اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Abu khabar muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita bersama-sama untuk dapat peringatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakkir in nafa'atiz dzikra." Bagi peringatanlah atsya wahai Muhammad, peringatan tu banyak manfaat kepada orang yang beriman, insyaallah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala bagi kita satu amaran dalam satu surah. Alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Wahai manusia, banyakkan kamu ni lalai dan duduk bermegah-megah harta, bermegah-megah anak, bermegah-megah bangkat, sampai kamu ziarah ke kubur. Moga kita pergi kubur ni bukan permanent, bukan nak duduk situ selama-lamanya. Pergi situ seperti ziarah, duduk sebentar dulu, tunggu kiamat. So Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu, kena ingatlah ke kubur. Dan kubur ni maklumlah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun satu masa dia duduk nak antar jenazah satu orang, dan sambil baginda duduk dalam kubur, tiba-tiba wajah dia tu pucat. Sahabat terkejut, "Ya Rasulullah, apa muka pucat? Apa nampak lain?" Rasulullah jawab apa? "Aku dengar dua orang ni sedang siksa kubur. Wallahi ma yu'adzabani illa fi kabir." Dua orang ni siksa kubur kerana mereka buat dosa besar. Ahaduhuma yamshi bin namimah. Satu daripada mereka dia namimah, namam, selalu suka belaga orang, buat fitnah. Dua orang fitnah sampai gaduh-gaduh dan sebagainya. Wal akhar la yastabri'u min baulih. Satu lagi ni tak pernah basuh air kencing. Allahu Akbar. Moga air kencing ni kalau kita tak basuh, syebak-syebak, gaduh-gaduh, dosa besar muslimin dan muslimat. Dan bila kita buat dosa besar ni, mesti dapat siksa kubur. Waliyazubillahi min zalik, pun tak jauh. Dan Allah already sini berfirman, hatta zurtumul maqabir. Maqabir. Dan maqabir Rasulullah sendiri sudah dengar dah orang duduk sedang siksa kubur. Dan kerana itu Islam ajar kita beberapa amalan untuk kita mudah-mudahan insya-Allah tak dapatlah siksa kubur ni. Maklumlah dosa besar ni kita kena menjauhi. Dosa besar dalam Islam ni lebih kurang 76 dosa besar. InsyaAllah kita tak buat, kita tak dapat siksa kubur. Tapi kalau salah, kita terlibat juga. Kita taubat, kita terlibat. Tapi terlibat, sedang terlibat ni, mati. Ada juga cara-cara yang Rasulullah ajar untuk kita tak dapat siksa kubur insyaAllah. Apa dia? Mula-mula dia ajar doa. Satu doa yang seelok-eloknya makcik, pakcik, adik kakak kena hafal, kena cari, kena amal. Rasulullah kata apa? Tiap-tiap kali kita sudah sembahyang, belum salam, lepas tahiyat yang akhir, belum salam, kita minta perlindungan daripada 5 perkara. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri wa a'udzu bika min azabi jahannam wa a'udzu bika min fitnatid dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. 5 perkara. 5 perkara adik kakak
Yang Nabi kata, barang siapa amal doa ini tiap-tiap kali lepas tahiyat akhir sebelum salam, insya-Allah kalau mati hari itu tak dapat siksa kubur, tak dapat siksa, insya-Allah siksa jahannam, tak timu dengan dajjal, tak dapat fitnah hidup, tak dapat fitnah mati kalau dia doa dengan ikhlas. Amallah adik kakak, amal 5 perkara. And the doa is very simple. Kalau kita boleh hafal lagu-lagu, lagu Hindustan pun boleh hafal, lagu Hindustan pun boleh hafal. Tapi doa yang boleh mencegah kita daripada siksa kubur, tak mau hafal. Tak bolehlah adik kakak, tak bolehlah pakcik makcik. Kita kena usaha, kena ikhtiar. Itu amalan pertama. 5 perkara. Dan insya-Allah kalau tak ada hafal sekarang ni sama saya, carilah dalam buku doa. Ada doa khas. 5 perkara yang Nabi suruh. Dan sahabat dulu, sahabat dulu marah dengan anak kalau anak sembahyang tak baca. Ada sahabat dekat-dekat nak suruh anak dah ulang sembahyang. Dan marah. Rasulullah kata mesti doa ini lepas tahiyat akhir belum. Awak tak baca kau? Kalau awak tak baca, kena ulang sembahyang ni. Dekat-dekat nak suruh ulang sembahyang dah. Kisah apa? Tak amal doa ini. Jadi insya-Allah mulai hari ini kita tak mau siksa kubur dah, insya-Allah. Amallah doa ni. Inilah sebahagian sifat mahmudah yang patut ada. Yang Rasulullah kata apa? Ala wa inna fil Qur'ani la suratun syafa'at li sahibiha hatta adkhalathu al-jannah. Ala wa innaha al-munajjiyatu min 'adzabil qabri. 30 ayah. Suratun 30 ayatan syafa'at li sahibiha hatta adkhalathu al-jannah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada satu surah dalam Al-Quran, 30 ayat akan jadi syafaat kepada tuannya sampai tuan masuk syurga. Wahiyal munajjiyatu min 'adzabil qabri, dan dia juga yang akan tolong kamu daripada siksa kubur. Surah apa? Surah Tabarak, surah Al-Mulk. Kadang-kadang orang kita ni, dia bila kata surat Tabarak, dia kata apa? Surat Tabah. Tidak kata Tabarak, Tabah. Itu salah tu di segi hukum. Quran kita tak boleh buat short form. Ini bukan mainan, ini kalamullah. Firman Allah. Adab terhadap kalam Allah. Jangan kita berhenti mana, surah mana sekarang? Tabat yada. Benasa 12 tangan. Tangan siapa? Mesti surat Al-Lahab atau surat Tabbat yada abi lahabin wa tab. Jangan buat short form Quran. Rekaman jadi rekaman. Tak boleh. One is my, one a. Tak boleh lah. Quran ni muslimin dan muslimat tak boleh buat short form. Kalau kita nak kata surat Tabarak, tak boleh kata surat Tabah. Tak boleh. InsyaAllah. Baik. Jadi surah tu nama surat Tabarak ataupun surat Al-Mulk. Masyhur surat Al-Mulk. Dan banyak, Masya Allah, makcik-makcik kita ni, pakcik-pakcik kita ni, khasnya orang yang di kampung, orang yang selalu belajar ni, Alhamdulillah, sudah hafal. Jadi kita, Rasulullah SAW tak pernah tidur malam tak baca surah Al-Mulk. Sayyidah Aisyah kata apa? Aku tak pernah tengok Rasulullah tidur malam tak baca surat Tabarak. Kita pun buat, mestilah belum tidur kita tak mau siksa kubur belaka, insya-Allah. Jadi sudah doa tu satu lagi, hiyal munajjiyatu min 'adzabil qabri. Dia yang akan tolong kamu daripada siksa kubur. Jadi insya-Allah muslimin dan muslimat, seelok-eloknya kita faham juga intisarinya.
Jangan kita duduk wah. Tapi tak tahu isi kandungan dia tu apa dia. Tak ada guna, tak ada faedah. Allah Subhanahu wa ta'ala, al-mulk ini kerajaan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi tahu kis apa dia ni tabarak. Kita kadang-kadang duduk kata subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, tabarakallah, Allah maha berkat, Allah maha besar. Tapi Allah di surah Al-Mulk ini munggah mulk kerajaan. So, kis apa aku ni tabarak? Kis apa aku ni maha suci, maha besar, maha tinggi, maha kuasa? Kis apa? So, nombor satu sekali, segala kerajaan bawa aku. Biyadihil mulk. Itu kena ingat. Mulai surah ni. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah. Oleh kerana segala kerajaan bawa kuasanya. Kerajaan langit, kerajaan bumi, kerajaan manusia, kerajaan jin, kerajaan benda yang nampak, benda yang tak nampak, dunia, akhirat, kiamat, bawa kuasanya. Baik. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkuasa atas segala sesuatu. Qadir. Itu satu. Satu lagi. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mati hidup. Aku yang cipta. We have no power. We have no power above ourselves. We cannot control. Hidup mati ni you cannot control. Rich, macam mana pun kaya. Azrael datang, kena pergi. Itulah al-mauta wal hayata. Dan kena ingat, bukan siapa yang lebih banyak amalannya. No. Yang lebih baik. Ahsanu amala. Siapa yang lebih baik amalannya. Itu satu. Dan satu lagi yang Allah suruh kita melihat. Apa dia? Makhluk langit. Khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Langit. 7 lapis. Tak ada sedikit cacat. Dan Tuhan kata, yang atas kamu ni, langit dunia. Atas langit dunia ni, ada 6 langit lagi. Masya Allah. Kadang-kadang selama ni, semenjak kita kecil, sampai sekarang ni duk tengok langit. Fikir so. Bukan 1. 7 langit. Nak jalan satu ke satu. 500 tahun baru sampai. Tak subhanallah kan ni? Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Tabarakalladzi. Maha suci Allah. Yang segala kerajaan bawanya. Itulah makcik bila kita baca. Satu lagi. Kuasa, maha kuasa Allah. Apa dia? Walladhi ja'ala lakumul arda dalula. Bumi bawa kamu. Aku hina untuk kamu. Famshu fi manakibia. Nak pergi mana-mana pergi. Luddah atas bumi. Jalan atas bumi. Buang air besar atas bumi. Naik kapal terbang atas bumi. Semua tu siapa buat? Allah. Subhanallah. Tak tabarak kan ni? Maha tabarak. Maha suci. Bumi. Makhluk langit lagi. Makhluk bumi lagi. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Satu lagi yang ajaib. Burun atas kepala kita. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sederhana. Pernahkah burun mari nak cabut rambut kita? Pernahkah burun nak mari gosok cermin mata kita? Tidak. Siapa yang bagi ilham kepada burun untuk tak gosok manusia? Allah. Subhanallah. Burun di negeri Arab ni, negeri Masar, besar. Kalau orang bakar rambut palsu, dia boleh buang. Orang bakar songkok, dia boleh angkat. Boleh. Tapi siapa yang bagi ilham kepada burun ni, tak ganggu manusia? Allah. Dan burun ni makhluk ajib pula. Safatin. Buka sayap. Wa yaqbidna. Tutup sayap. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Tak ada siapa
bergaburun, tak boleh jatuh atas kepala manusia, melainkan Allah. Tidak kerana sayap, kadang-kadang tutup sayap pun, tak jatuh juga. Masya Allah, subhanallah, tabarakallazi, biyadihil mulk. Itu satu. Makhluk langit lagi, makhluk bumi lagi, burun atas kepala kita lagi. Apa dia lagi yang Tuhan suruh? Yang Tuhan suruh tafakkur. Apa dia? Aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Anak suruh kita sedar sikit. Kamu tak takut aku ke? Kalau aku suruh bumi ni guncang sikit. Guncang sikit, semua kamu masuk dalam. Tak takut ke? Kadang-kadang kita, we take it for granted. Tak takut ke Tuhan? Itulah Tuhan kata, aku boleh suruh bumi ni. Bumi yang kamu duduk bergimari ni, kalau aku suruh bergerak sikit. Tengok di Mesir, tahun 95, ada gempa bumi. 8 saat muslimin dan muslimat. 700,000 nyawa terkorban. 700,000 nyawa terkorban. 8 saat baru. Apalagi kalau 8 minit. Apalagi kalau 1 minit. Ini 8 saat baru. Allahu Akbar. Bukan saja Mesir. Ada berlaku di Jepun. Ada berlaku di Amerika Syarikat. Ada banyak gempa bumi. Di India. Kita sudah tengok. Kita sudah dengar. Tuhan boleh buat. Itulah Tuhan kata. Kamu ni tak tafakkur kau. Setara mana Allah maha berkuasa. Setara mana Allah boleh buat apa saja. Am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nakir. Tak takut kau kalau aku tak utus hujan kepada kamu, ganti hujan dengan batu. Tak takut kau? Itu juga amaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat yang sebelum ini, Tuhan bagi tahu juga satu maklumat untuk kita semua. Apa dia? Wa asirru qawlakum aw jaharu bih innahu alimun bidhatis sudur. Satu maklumat baru ni untuk kita semua. Apa dia? Kamu cakap apa-apa ataupun tak cakap simpan dalam hati, aku tahu apa yang dalam hati kamu. Zahir tahu, batin tahu. Nama Tuhan pun Az-Zahirul Batin. Yang dalam kita pun dia tahu, yang kita cakap pun dia dengar. Itu satu. Dan Tuhan nak suruh kita yakin kepada benda ni. Dia kata apa? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tukalah saya tak tahu apa yang saya cipta. Mesti yang aku cipta, aku tahu. Mungkin aku yang cipta kamu. Tapi walau macam mana pun, latifun khabir. Maha lembut, lagi maha mengetahui. Banyak ulama muslimin dan muslimat kata apa? Kerana ayat 14 ni tak dapat siksa kubur. Kita belum tidur, bila baca surat Tabarak, kita kata apa? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bila kita baca, mari ke ayat ni, ayat 14, maknanya kita mengaku Tuhan tahu semua. Tetapi kita tahu juga Engkau maha lembut, lagi maha mengetahui. Dan untuk maklumat kita muslimin dan muslimat, makcik, pakcik, ayat ni penawar. Kalau kita sakit, kita baca ayat ni dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah, lepas tu baca ayat ni. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Engkau tahu semua ya Allah, bukan Engkau yang cipta menyakit, tapi Engkau maha lembut, lagi maha mengetahui. Amallah. Sambil-sambil nak cari doktor, sambil-sambil nak cari ubat. Ayat ni mujarrab. Baik. Ayat 14 surat Tabarak. Kita gunalah
Untuk berubat ke, untuk kita kalau kita risau ke, kalau kita takut ke. Mungkin Tuhan kata, aku tahu yang dalam kamu. Kerana aku yang cipta kamu. Tapi aku maha lembut. Lagi maha mengetahui. Satu lagi nikmat dalam surat Tabarak ni. Yang Tuhan tegur kita. Ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. Kalau aku tak utus hujan, tiba-tiba kamu cari dalam telaga, buka baik, air tak ada. Nak dapat air mana? Nak minum air mana? Nikmat air. Nikmat air ni kita sepatut syukur. Bila minum, Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Allahu Akbar. Dan kerana itulah muslimin dan muslimat, Tabarak, Maha Suci, yang segala kerajaan bahawa kuasanya. Kerajaan langit, as-sama, satu makhluk yang ajaib, 7 atas kita. Makhluk bumi, hina bawa kita untuk kita buat apa saja. Air kita boleh dapat bila-bila. Makanan mari daripada Allah. Kita pergi cari rezeki. Alladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Aku hina bumi untuk kamu. Cari rezeki yang halal. Wa ilaihi nusyur. Nikmat-nikmat ni semua baru kita yakin segala kerajaan bawa Allah. Maha suci Allah yang segala kerajaan bawah dia. Dan bila kita baca, kita amal, kita faham, insya-Allah akan mencegah kita daripada siksa kubur. Insya-Allah muslimin dan muslimat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.